Assalamualaikum dan selamat pagi. Baiklah, pada hari ini saya akan menyambung semula perbincangan kita di dalam kelas ke topik yang seterusnya, iaitu topik mengenai kehakiman ataupun judisiari. Baiklah, sebelum cuti hari tu kita dah masuklah topik mengenai kehakiman ni, tapi memandangkan terdapat ramai pelajar yang tidak dapat menghadiri ke dalam kuliah yang lepas disebabkan oleh banyak yang sakit. Jadi saya akan sambung ataupun kita akan ulang balik mengenai sistem kehakiman ataupun bab mengenai kehakiman. Okey, baiklah. Kehakiman ni seperti yang kita ketahui adalah salah satu daripada ketiga-tiga cabang yang terdapat di dalam doktrin pengasihan kuasa. Ingat lagi tak apa yang mengenai doktrin pengasihan kuasa? Okey, kita dalam doktrin pengasihan kuasa ni kita ada sistem eksekutif, kita ada legislatif, kita ada judisiari. Okey. Bagi eksekutif ni, dia adalah kuasa dia adalah mentadbir. Manakala legislatif adalah kuasa dia merangka ataupun membuat undang-undang. Manakala judisiari ni adalah kehakiman, dia menjalankan undang-undang. Jadi tujuan pengasihan kuasa ni adalah untuk memastikan tidak ada mana-mana kuasa yang melebihi mana-mana kuasa. So maksudnya kuasa seimbang. Dan di dalam bab 7 ni saya akan menyentuh mengenai konsep, fungsi, struktur dan amalan perundangan di Malaysia. Okey. Baiklah, sistem kehakiman. Okey, sistem kehakiman di Malaysia ni dia diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk untuk melaksanakan tugas kehakiman. Okey, mahkamah ni tugas dia tak boleh meminda sebarang undang-undang kerana perkara itu merupakan kuasa legislatif ataupun badan perundangan ataupun parlimen. Jadi cuma kuasa mahkamah ni dia cuma terhad di dalam mentafsir perlembagaan negara ataupun mentafsir undang-undang. Yang kedua, dia mengisytiharkan undang-undang bertulis kerajaan, persekutuan dan negeri. Dan yang ketiga adalah dia mengisytiharkan sesuatu tindakan kerajaan ni sah ataupun tidak sah di sisi undang-undang. Jadi cuma tu je kuasa bagi mahkamah ataupun judisiari. Dia tak ada kuasa untuk menggubal ataupun meminda undang-undang. Okey, faham Okey, baiklah. Sistem kehakiman di Malaysia ni dia telah disusun mengikut hierarki piramid. Maksudnya kalau awak tengok dekat dalam piramid tu, ada daripada atas dia kecil, kemudian dia turun ke bawah besar sikit, dan makin lama besar sikit, dan yang base paling bawah sekali yang paling besar. Okey, jadi melalui sistem ni, seorang individu ni atau kumpulan yang tidak berbuah hati dengan keputusan mahkamah, dia boleh merayu di mahkamah yang lebih tinggi. Okey, menurut hierarki mahkamah di Malaysia, kita ada dua jenis mahkamah, iaitu mahkamah atasan yang terdiri daripada mahkamah persekutuan. Bawah mahkamah persekutuan adalah mahkamah rayuan, dan bawah mahkamah rayuan adalah mahkamah tinggi. Dan mahkamah tinggi ni dia ada terbahagi kepada dua, iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Okey, itu bagi mahkamah atasan. Manakala bagi mahkamah bawah pula, dia terdiri cuma kepada dua saja, iaitu Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistri. Okey. Jadi mungkin ada yang bertanya, okey, macam mana pula dengan Mahkamah Syariah, Mahkamah Buruh, Mahkamah Kanak-kanak? Okey, bagi Mahkamah Syariah, Mahkamah Buruh, Mahkamah Kanak-kanak, Mahkamah Raja-Raja, Mahkamah Tentera, ini mahkamah-mahkamah tersebut ni dia tidak termasuk di dalam hierarki dalam hierarki piramid. Dia adalah di dalam mahkamah yang lain, ataupun dia dikenali sebagai mahkamah khas. Maksudnya dia sebarang kesalahan yang dilakukan, contohnya kalau macam mahkamah kanak-kanak, kalau ada kanak-kanak yang didapati mencuri ataupun membunuh, dan kanak-kanak itu berusia bawah pada 18 tahun, dia akan diadili di dalam mahkamah khas yang dikenali sebagai mahkamah kanak-kanak.
Begitu juga dengan tentera yang menjalankan kesalahan yang berkaitan dengan tentera. So, jadi dia akan diadili di dalam mahkamah tentera. Begitu juga dengan buruh. Contohnya kalau macam ada buruh yang memfailkan ataupun dia cuba nak saman majikan dia yang mungkin bertindak zalim dengan dia. Jadi dia tak akan bawa kes majikan tersebut di dalam mana-mana mahkamah, hierarki mahkamah. Tapi dia akan bawa kepada mahkamah buruh yang merupakan mahkamah khas. Okey, faham Okey, jadi kita teruskan. Okey, ahli badan kehakiman. Okey, seorang ahli badan kehakiman ni, dia perlu untuk memiliki kelayakan dalam bidang perundangan. Okey, jadi dia tidak seperti legislatif dan eksekutif. Dia tidak mengenakan sebarang syarat yang ketat dari segi undang-undang akademik. Maksudnya kat sini, kalau kehakiman ni, dia seorang yang ingin menjadi dalam kehakiman ni, dia syarat dia lebih ketat di dalam sudut akademik berbanding dengan legislatif ataupun eksekutif. Dan ahli badan kehakiman ni, dia mempunyai kuasa untuk mendengar serta menentukan. Yang pertama adalah perkara-perkara sivil berkaitan saman, biasanya memerlukan affidavit. Yang kedua adalah perkara-perkara jenayah, pula melibatkan kanun keselesaan. Dan yang ketiga adalah dia berkuasa untuk mentafsir perlembagaan persekutuan dan perlembagaan negeri. Okey, jadi fungsi kehakiman ni yang kita boleh dapati adalah, yang pertama adalah dia adalah sebagai pelindung hak asasi. Maksudnya, kalau contohlah ada orang yang melakukan kesalahan jenayah, jadi badan kehakiman lah yang akan melindungi hak mangsa dan juga pelaku tadi. Dan dia juga fungsi kehakiman ni adalah berkuasa dalam membicarakan atau menyelesaikan pertikaian dan menjatuhkan hukuman. Serta badan fungsi kehakiman ni adalah sebagai satu badan pengimbang ataupun check and balance ke atas eksekutif dan legislatif. Okey. Kehakiman juga dipertanggungjawabkan untuk menjalankan kuasa-kuasa yang berikut. Yang pertama adalah dia berkuasa untuk mentafsir perlembagaan dan undang-undang negara. Yang kedua adalah berkuasa mengisytiharkan akta, enamen atau ordinan tidak sah atau batal. Dan yang ketiga adalah kuasa untuk mengisytiharkan suatu tindakan kerajaan ini sah atau batal. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis mahkamah yang terdapat di Malaysia. Macam saya cakap tadi, kita ada dua jenis mahkamah, iaitu mahkamah rendah dan juga mahkamah atasan. Mahkamah rendah ni adalah mahkamah yang terdiri daripada mahkamah magistrat dan juga mahkamah seksyen. Manakala bagi mahkamah atasan ni adalah seperti yang saya cakap tadi, adalah mahkamah tinggi Malaya ataupun mahkamah tinggi Sabah Sarawak. Okey, atas pada mahkamah tinggi ni adalah mahkamah rayuan, dan yang paling atas sekali adalah mahkamah persekutuan. Okey, baiklah, saya pergi kepada hakim. Okey, hakim ni adalah satu individu ataupun pihak yang sebagai orang tengah yang ataupun dia menjalankan urusan. Okey, baiklah. Hakim ni, semua hakim adalah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat Perdana Menteri. Jadi untuk melantik seorang hakim tu, Perdana Menteri dia akan bagi senarai nama yang mereka ataupun individu yang berkelayakan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan Yang di-Pertuan Agong akan memutuskan untuk melantik hakim tersebut. Jadi urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan perlucutan jawatan adalah terletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Faham Maksudnya kat sini, seseorang hakim ni, dia tak boleh dipecat dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah. Jadi contohlah kalau macam nak pecat hakim tu, dia perlulah melalui satu badan yang dikenali sebagai tribunal.
Okey, jadi hakim juga dia tak dibenarkan untuk mengambil dalam politik supaya hakim ni dia dilindungi daripada pengaruh politik dan bagi menjamin kedaulatan dan kesaksamaan undang-undang. Maksudnya kat sini hakim ni dia tak boleh untuk mengambil dia tak boleh terlibat dalam aktiviti politik supaya bagi memastikan dia mengadil dengan secara adil. Okey. Dekat Malaysia ni ada dua jenis undang-undang yang kita boleh lihat. Okey, yang pertama adalah undang-undang sivil. Manakala yang kedua adalah undang-undang jenayah. Okey, undang-undang sivil ni dia lebih berkaitan, contohnya dia berkaitan dengan kekeluargaan, dia berkaitan dengan hubungan antara seorang individu dengan individu tu. Contohnya macam hubungan antara majikan dan juga pekerja. Yang tu dikategorikan sebagai undang-undang sivil. Manakala bagi undang-undang jenayah ni adalah satu undang-undang yang mengenai individu dengan negara. Maksudnya kesalahan yang dilakukan oleh individu tu dia ada kaitan dengan negara. Contohnya macam membunuh, merompak, meragut, merogol dan kesalahan-kesalahan tak asli dia adalah kesalahan yang berkaitan dengan negara. Okey. Bagi undang-undang sivil, dia tindakan yang untuk mendakwa ni dia oleh pihak yang terlibat. Maksudnya tak kisah contohnya macam contohlah kalau macam ada dalam satu syarikat ni ada majikan yang ingin mendakwa pekerja dia. Jadi yang mengambil tindakan mendakwa ni adalah majikan tersebut. Tapi contoh kalau situasi yang berbeza, buruh tadi dia tak berpuas hati dengan tindakan majikan yang tidak membayar gaji kepada pekerja. Jadi yang mengambil tindakan undang-undang ni adalah pekerja. Maksudnya pekerja ni dia akan mengadu kepada mahkamah buruh. Dan kalau tengok dari segi undang-undang sivil ni, hukuman dia adalah apabila seorang didapati bersalah, dia kena bayar ganti rugi atau menerima injaksi. Maksudnya dia tak ada kena hukuman yang macam penjara. Hukuman dia lebih kepada bayar ganti rugi. Dan pembuktian dia adalah berdasarkan prinsip balance of probability. Okey, manakala bagi undang-undang jenayah ataupun kesalahan jenayah ni, dia adalah tindakan mendakwa ni cuma yang boleh mendakwa adalah pendakwa raya sahaja. Dan orang selain daripada pendakwa raya dia tak boleh untuk mendakwa kesalahan bagi individu tersebut. Dan untuk hukuman di dalam undang-undang jenayah, hukuman yang dikenakan adalah denda, hukuman penjara atau rotan. Contoh kalau macam yang paling berat sekali adalah contoh jenayah kes bunuh. Dan pesalahnya boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Dan prinsip pembuktiannya adalah beyond reason default. Okey, setakat ni faham Okey, jadi saya akan pergi kepada bidang kuasa mahkamah-mahkamah yang terpilih. Okey, yang pertama adalah Mahkamah Persekutuan. Okey, Mahkamah Persekutuan ni adalah mahkamah yang paling tertinggi dan terakhir bagi membuat rayuan. Mahkamah Persekutuan ni dia adalah diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Ingat yang ketuai Mahkamah Persekutuan ni adalah Ketua Hakim Negara. Dan yang menentukan undang-undang yang digubal atau diluluskan di Parlimen atau Dewan Undangan Negeri sah atau tidak. Okey, jadi maksudnya kuasa bagi kuasa bagi Mahkamah Persekutuan ni dia berkuasa untuk menentukan undang-undang yang digubal dan diluluskan di Parlimen atau DUN ni adalah sah atau tidak sah. Dan kuasa persekutuan juga dia adalah untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Contohnya macam berlaku pertikaian antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dulu. Pernah berlaku mengenai contohnya isu royalti minyak bagi Kelantan, Sabah, Terengganu, Sarawak. Tu adalah contoh pertikaian undang-undang antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey, selain daripada itu, saya bagi contoh
ada satu isu yang berkaitan dengan Mahkamah Persekutuan, yang mana berlaku isu kalimah Allah. Okey, isu kalimah Allah ni telah berlaku pada tahun 2014, yang mana pada mulanya Mahkamah Rayuan dia telah menolak permohonan kepada Surat Khabar Herald ni untuk menggunakan isu kalimah Allah ni sebagai sebahagian daripada Kristian. Jadi kemudian yang Herald Surat Khabar Herald ni dicuba bawa kepada Mahkamah Persekutuan dan untuk membuat rayuan yang terakhir. Dan apabila Mahkamah Persekutuan berbincang dan didapati bahawa Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan daripada Surat Khabar Herald ni untuk menggunakan kalimah Allah di dalam agama Kristian. Itu sebagai contoh Mahkamah Persekutuan. Okey, jadi yang mahkamah kedua pula adalah Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan ni dia berkuasa untuk mendengar dan memutuskan rayuan keputusan Mahkamah Tinggi. Maksudnya Mahkamah Persekutuan ni dia lebih dia putuskan dalam Mahkamah Tinggi. Okey. Sebab Mahkamah Tinggi ni dia kalau dalam hierarki mahkamah, dia adalah mahkamah paling bawah di dalam mahkamah atasan. Okey, faham Okey, yang ketiga, bidang kuasa mahkamah terpilih yang saya akan ambil adalah Mahkamah Tinggi. Okey, Mahkamah Tinggi ni dia terbahagi kepada dua. Kita boleh tengok Mahkamah Tinggi Semenanjung Malaysia dan juga Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Okey. Mahkamah Tinggi ni dia akan diketuai oleh Hakim Besar Malaya atau Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Dan Mahkamah Tinggi ni dia akan membicarakan mengenai kes-kes sivil saja. Manakala bagi kes-kes jenayah, dia yang boleh bawa kepada hukuman bunuh. Jadi maksudnya kat sini, kalau macam contoh kalau kesalahan kes merompak ataupun sebarang kesalahan jenayah yang tidak berkaitan dengan hukuman bunuh, dia akan diadili di mahkamah yang rendah, iaitu mahkamah magistri atau mahkamah seksyen. Tetapi dia boleh untuk mendengar rayuan daripada mahkamah rendah. Faham Contohnya kalau macam ada kesalahan daripada mahkamah rendah, sama contoh hukuman yang pelaku ataupun tertuduh ni dia tak puas hati dengan keputusan mahkamah rendah, dia boleh membawa kepada mahkamah tinggi, sama ada Mahkamah Tinggi Semenanjung ataupun Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak. Okey, jelas Okey, yang seterusnya, mahkamah yang kita akan pilih adalah Mahkamah Amanat Negeri. Okey, Mahkamah Amanat Negeri ni dia adalah salah satu daripada mahkamah khas yang terdapat di Sabah dan Sarawak. Okey, secara umumnya Mahkamah Anak Negeri ni dia akan membicarakan mengenai kes-kes mengenai pelanggaran adat dan undang-undang suku kaum Bumiputera di sana. Maksudnya contohlah kalau terjadi masalah ataupun terjadi satu orang kata terjadi satu masalah di antara, contohnya kalau dekat Sarawak terjadi masalah antara orang Iban dengan orang Bidayuh. Jadi untuk menentukan mahkamah permasalahan ni, dia akan bawa ke Mahkamah Anak Negeri dan dia akan diadili oleh wakil antara orang Iban dan juga orang Bidayuh. Tapi contohnya kalau dia cuma berlaku dalam satu suku kaum je. Contohnya dua-dua pihak yang bertelingkah ni adalah daripada suku Iban. Jadi yang akan mengadili kesalahan tersebut adalah daripada ketua bagi suku Iban. Okey, mahkamah khas yang seterusnya yang saya akan pilih adalah Mahkamah Kanak-Kanak. Okey, sebelum ni Mahkamah Kanak-Kanak ni dia dikenali sebagai Mahkamah Juwana. Okey, maksudnya individu ataupun pihak yang terlibat dengan Mahkamah Kanak-Kanak ni, okey, seseorang individu ataupun kanak-kanak yang berusia 10 hingga ke 18 tahun
yang telah melakukan kesalahan jenayah. Jadi sekiranya dia melakukan kesalahan jenayah, dia akan dimasuk ataupun dia akan dibicarakan di dalam mahkamah kanak-kanak. Jadi di dalam mahkamah kanak-kanak ni dia akan hakim dia akan mendengar, memutuskan dan membersihkan apa-apa jua pertuduhan kecuali kesalahan yang bawa kepada hukuman mati. Dan mahkamah kanak-kanak ni dia akan diadili oleh satu orang magistrat kelas 1 dan akan dibantu oleh 2 orang penasihat dan 1 orang pegawai kebajikan masyarakat. Biasanya mahkamah kanak-kanak ni perbezaan antara mahkamah kanak-kanak dengan mahkamah yang hierarki mahkamah tadi. Mahkamah kanak-kanak ni dia dikendalikan secara tertutup. Jadi dia tak akan sebarang wartawan nak masuk ke tak boleh. Okey. Dan bagi kesalahan kanak-kanak ni dia tidak akan dicatatkan sebagai rekod jenayah. Dan kesalahan tersebut dia tak akan penjara, tapi dia akan hantar kepada pusat pemulihan akhlak. Contohnya macam dekat Malaysia ni salah satu contoh adalah sekolah Henegeni. Okey. Dan jenayah membunuh dia akan dipenjarakan. Contohnya kalau macam ada kanak-kanak yang membunuh contohnya dia bunuh saudara dia ke ataupun dia bunuh ayah dia ke, okey, dia akan dipenjarakan, tapi penjara dia tu dia akan diasingkan daripada pelaku-pelaku yang lain. Okey, jelas Okey, seterusnya mahkamah khas yang saya akan pilih adalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni dia ditubuhkan khusus untuk membicarakan kes-kes orang-orang Islam sahaja. Jadi mahkamah syariah ni dia lebih fokus ataupun dia lebih tertumpu kepada isu-isu kekeluargaan, harta pusaka dan juga jenayah Islam. Dan dia punya formula ataupun hukuman yang dikenakan ni dia dikenali sebagai 356. Maksud 356 kat sini penjara yang dikenakan hukuman penjara adalah tidak melebihi 3 tahun. Denda, kalau ada denda dia akan tidak melebihi 5,000 atau sebat dia tak boleh lebih pada 6 kali. Okey, itu adalah formula 356 yang diamalkan di mahkamah syariah. Jelas Okey. Okey, mahkamah terakhir yang saya akan pilih adalah mahkamah khas raja-raja. Okey, mahkamah khas raja-raja ni dia ditubuhkan khas untuk mengadili salah laku raja-raja atau sultan. Jadi mahkamah khas raja-raja ni dia akan membicarakan kes sivil sultan atau raja atau yang di-Pertuan Agong. Dan keputusan dia adalah muktamad. Untuk sebarang keputusan ni dia cuma boleh mendapat pengampunan yang diberikan cuma adalah majlis raja-raja saja dengan nasihat peguam negara. Okey, sebagai contohnya pada tahun 1992 telah berlakunya satu krisis yang satu insiden yang dikenali sebagai insiden Gomez. Okey, masa insiden ni anak kedua bagi Sultan Johor ni dia telah menyerang salah seorang penjaga gol hoki bagi pasukan Perak. Jadi bila dia menyerang penjaga gol tu, penjaga gol tersebut dia melaporkan dia buat laporan ke pihak polis. Dan laporan tersebut dia telah mendapat perhatian daripada parlimen. Dan kemudian parlimen ni dia telah menekan pihak golongan raja-raja untuk melarang Tunku Abdul Majid untuk menyertai sebarang aktiviti yang berkaitan dengan sukan. Dan senang cerita kat sini, dia bila dah banyak insiden-insiden berlaku, yang kemuncak kepada insiden ni adalah seorang jurulatih bagi pasukan hoki Johor masa ketika itu adalah Gomez. Dia telah mengkritik apabila Jabatan Pendidikan Sukan di negeri Johor yang telah menarik diri daripada kejohanan hoki di peringkat kebangsaan. Jadi bila dia telah kritik ni, kritikan dia tu telah mendapat
kemarahan daripada Sultan Johor pada ketika itu, dan Sultan Johor pada ketika itu dia telah memanggil ke istana, dan apa yang dikenakan terhadap Gomez ni, dia telah mendapat perhatian daripada pihak media. Dan apabila kes ini telah memuncak, jadi parlimen dia telah bersidang dan memutuskan untuk mengurangkan ataupun dia menubuhkan mahkamah khas bagi raja-raja. Sekiranya raja-raja ni dia telah membuat satu kesalahan salah laku. Okey, dapat Okey. Tadi kita telah mengambil mahkamah yang terpilih. Jadi untuk yang seterusnya adalah saya akan membincangkan mengenai Peguam Negara. Okey, Peguam Negara ni adalah jabatan tertinggi dalam hierarki perundangan dan dia akan mengetuai Jabatan Peguam Negara. Jadi Peguam Negara ni dia punya jawatan ni adalah berfungsi sebagai penasihat bagi undang-undang negara, dan dia adalah tugas dia adalah untuk memberi cadangan bagi penggubalan sesuatu undang-undang atau undang-undang lama yang ingin dipinda. Sebagai contoh, macam kelas yang lepas kita bincangkan mengenai bagaimana langkah-langkah sesuatu undang itu digubal. Kalau anda masih ingat lagi, sebelum undang-undang tu masuk dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara, undang-undang tersebut dia akan diperhalusi dulu. Dia akan diberi cadangan dia punya oleh Peguam Negara. Dan Peguam Negara ni dia punya tugas dia adalah untuk membela kerajaan jika ia diheret ke mahkamah oleh mana-mana pihak. Contohnya kalau macam dulu ada isu Pulau Batu Putih ataupun isu di Sipadan Ligitan yang okey, bila kerajaan ni dia telah diheret ke mahkamah antarabangsa, jadi yang akan membela kerajaan pada masa ni adalah Peguam Negara. Dan Peguam Negara ni dia punya peranan dia adalah berperanan dalam budi bicara atau prerogatif untuk memulakan atau menjalankan atau menghentikan mana-mana prosiding tentang kesalahan selain daripada kesalahan-kesalahan yang dibicarakan di Mahkamah Syariah, Mahkamah Bumiputera dan Mahkamah Tentera. Maksudnya Peguam Negara ni dia berkuasa untuk di dalam mahkamah-mahkamah yang hierarki mahkamah-mahkamah atas dan bawahan, kecuali mahkamah-mahkamah khas. Okey, dapat Okey, saya rasa untuk topik kehakiman ataupun judisiari cuma setakat tu saja. Jadi kita akan pergi kita akan membincangkan bab 8 pada minggu hadapan. Okey, sekian, terima kasih.